tentang gaji dan beberapa peruntukan kelulusan kewangan yang mendesak. Kalau tidak, nanti gaji tak boleh dibayar untuk bulan Januari. Belanjawan itu akan dibahaskan dalam sesi parlimen tahun depan setelah Kebahagiaan Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong merasmikan parlimen baru. Dan tentunya kita akan meneliti semula beberapa kelulusan lama yang baik kita akan teruskan, tetapi tentu berdasarkan pendekatan baru soal kemiskinan, soal kesenjangan dan soal langkah-langkah utama memacu pertumbuhan ekonomi. Kerajaan perpaduan akan menumpukan perhatian dalam memberikan iklim yang lebih segar dan positif untuk menggalakkan pelaburan, memulihkan keyakinan dan memacu pertumbuhan. Saya juga tekankan bahawa beberapa kelulusan mutakhir, termasuk kelulusan Tempatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion ringgit dan 7 bilion ringgit telah diluluskan tanpa proses tender secara teratur. Kerana itu melalui rundingan terus, saya telah minta hal tersebut tidak diteruskan, diteliti semula supaya ada prinsip ketelusan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil, atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah Tempatan Banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Dan saya berterima kasih kerana pegawai kanan kementerian bersama, kerana mereka juga tidak selari dengan masuk ini, tapi pada ketika itu mengikut arahan. Ini sama juga tentang apa yang kontroversi dibahaskan sekarang tentang 580 bilion dan 600 bilion ringgit semasa PKP darurat dulu. Di Parlimen saya telah sebut bahawa sebenarnya kenyataan itu sengaja mengelirukan, seolah-olah kerajaan ketika itu berikan wang begitu banyak kepada rakyat, 600 bilion ringgit. Bilangan sejumlah besar sebenarnya adalah wang KWSP, wang rakyat sendiri. Ya. Itu saya dah ulas 2 tahun yang lalu ya, di Parlimen. Jadi seolah-olah satu usaha mengelirukan. Jadi yang bawah-bawahan itu tengok begitu hebat kita belanja 600 bilion. Sekarang baru diakui sebenarnya bukan. Ya. Kerana wang itu wang KWSP dan juga wang bank melalui peraturan keputusan moratorium. Ya. Tetapi ada beberapa puluh bilion lain yang dibentukkan yang menunjukkan ada pelanggaran peraturan. Ya. Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin jelaskan, bukan maksud saya seperti mana saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tapi sebaik dicabar, kita terpaksa melihat kalau boleh hentikan seperti mana 7 bilion ringgit ini boleh kita hentikan, ya, dan mereka boleh war-warkan bersih, tidak bersih, ya, tidak bersih sama sekali bila kita sebut tentang kelulusan yang dibuat tidak mengikut peraturan. Begitu juga tentang kelulusan semasa PKP. Ini sahaja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada soalan mendesak, ya. Malam pagi tadi Datuk Sri Tan Sri Muhyiddin boleh keluarkan statement bahawa kata ini 600,000 yang dakwaan daripada Perdana Menteri, dia kata
itulah tuduhan fitnah besar dan akan mengadakan tindakan undang kepada Perdana Menteri atau Mesir. Dia tak baca masalahnya. Apa tindakan undang? 600 bilion peruntukan sepenuhnya. Tetapi kita akan teliti di mana ada pelanggaran peraturan dan ketirisan. Saya nak nasihat Saudara Taqiyuddin, jangan gopoh kerana saya sekarang di Kementerian Kewangan. Fail daripada saya. Yohana, lead by Tan Sri Hassan, do they have a direct access to the information on government finances? Who are the members of the team? Oh, itu I will have to discuss with Tan Sri Hassan, and the terms of reference, the parameters, priorities, and of course we will then consult the relevant the senior officers and then new KSP. Semalam, kenyataan Datuk Seri semalam mengenai Tan Sri Sheikh Muhtar telah dianggap bahawa you are after the conglomerate usahawan Melayu. Jadi apa sebenarnya, boleh Datuk Seri beri penjelasan mengenai itu? Ini kalau nak layan usaha Kedah susah. Dia cakap kalau orang Kedah kata tak apalah saya risau. Tapi yang penting dengar, bila kita turunkan cabutan judi dari 22 ke 8, dia kata saya anti Cina, kerana syarikat-syarikat itu melibatkan syarikat-syarikat Cina. Bila kita bincang, saya bincang dengan baik Tan Sri Mukhtar, yang ini nak jadi perkakas konglomerat ni sebab apa? Tan Sri Mukhtar setuju, tertakluk kepada rundingan teliti besok. Sebelum ada rundingan, saya kata syarikat Bernas ada keuntungan. Penjelasan dia, concession itu pada awal bukan diberi kepada dia, kepada Bernas. Dan Bernas itu ditunggangi pada masa itu oleh orang-orang parti, termasuk yang nama-nama yang saya sebutkan semalam. Jadi dia kata biarlah dia dapat pulangkan balik, kembalikan kos dia, dan kemudian pegawai kementerian boleh berunding dengan dia. Tapi sementara itu, kerana keuntungan itu dicatat, tolonglah reda masalah bersawah. Ini tengok, mana boleh tengok sikap pemimpin bercakap soal Melayu dan Islam berdegar-degar. Tetapi bila kita kata nak pulangkan sedikit kepada pesawah padi, dia nak pertahankan juga tauke besar. Saya Mukhtar setuju dengan saya. Bulan Disember 10 juta, tahun depan 50 juta. Dan akan berunding semula macam mana dengan Kementerian Kewangan, bagaimana Bernas boleh beri jaminan keselesaan dan keadilan kepada pesawah-pesawah padi yang miskin. Apa yang jadi masalah sangat ni dalam negara kita? Apa yang nak dipolitikkan? Saya ambil keputusan dan bukan mudah, kerana berdepan dengan konglomerat yang berbilion, macam perjudian juga. Ini semua syarikat yang paling kaya dalam negara kita. Tapi saya ambil keputusan dasar. Mengapa tidak boleh dikurangkan? Kita mula dekat 8 dulu, ya, dan naik 22 semasa PAS dalam kerajaan. Ya. Oh, dia kata dia bantah. Ya, tapi maknanya 4 menteri tidak ada upaya. Seorang menteri Kewangan telah mengambil tindakan dalam masa 1 hari atau setengah hari untuk membuat keputusan. Jadi kalau tidak sokong tak apalah, tapi tidak perlu caci. Macam ini juga tentang saya tidak ambil kelulusan tanpa berunding. Saya kenal dia dan saya tahu dia syarikat besar. Bukan maksud saya nak robohkan empire dia, tetapi saya kata buatlah keuntungan. Dan saya bagi jaminan mana-mana pelabuhan di Johor, Tanjung Pelepas, saya akan mengarahkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan akan cari jalan bantu supaya dapat diperbaiki, ditambah, tak ada masalah. Tetapi bila ada perniagaan yang melibatkan kepentingan rakyat miskin, pesawah padi termasuk di Kedah adalah di antara rakyat orang Melayu paling miskin dalam negara kita. Jadi langkah saya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, cari jalan
Bagaimana boleh ini dilakukan? Kerana kelulusan itu tidak tepat daripada awal. Saya tahu sesiapa yang dapat keuntungan. Dan dia bersetuju dengan mudah. Tak sempat jumpa, telefon saja. Jadi saya ucap terima kasih kepada dia juga. Tetapi saya kata, untuk menjamin masa depan petani-petani dan pesawah padi miskin ini, saya ambil langkah untuk berunding dengan dia dan cuba bantu. Saya tak faham mengapa ini jadi masalah. Ya. Sudah dah puluh tahun dah bernas ni. Ini kali pertama saya kata enough. Is enough. Ada kuasa, buat sedaya upaya. Dan saya fikir sebaik kita boleh berunding cara teliti, faedah kepada pesawah padi miskin lebih baik. Jeritlah sekuat mana pun Melayu dan Islam, ya, tapi nasib orang Melayu yang miskin itu tak terbela, tidak ada makna bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Later.